Salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 5 Jun. Sarawak membenarkan penjawat awam untuk bergerak ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan mulai 9 Jun ini atas urusan rasmi. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, pergerakan keluar itu memerlukan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan dan dihantar ke laman sesawang Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN untuk kelulusan. Dan apabila juga dilampirkan jadual pergerakan pergi balik pegawai terbabit. Pegawai terlibat turut dikecualikan daripada saringan kesihatan namun perlu memastikan penjagaan kesihatan yang tinggi semasa pergi dan balik. Ianya tidak akan menyusahkan. Misalnya pegawai kerajaan dari Sarawak yang pergi bermasyurat ke Kuala Lumpur kadang-kadang 1 minggu 2 kali. Jadi kalau 1 minggu 2 kali ataupun 3 kali ada susah untuk mereka tiap kali datang nak diswab. Pengecualian serupa turut diberikan kepada ahli perniagaan yang ke Semenanjung, Sabah dan Labuan. Selain itu, beliau yang juga pengerusi JPBN memaklumkan kedai gunting rambut juga dibenarkan beroperasi 9 Jun ini. Tapi ingat, aktiviti itu gunting rambut saja. Tak ada massage muka, massage badan, tak boleh. So no facial. Beliau bercakap dalam sidang media harian COVID-19 turut memberitahu prosedur operasi standard berkaitan aktiviti pengoperasian semula perniagaan terbabit akan dikeluarkan sebelum Selasa ini. Dalam pada itu, tiada kes baharu positif COVID-19 direkodkan semalam sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 kekal 552 kes. This achievement is achievement of Sarawakian. A contribution of each and everyone di mana kita berada. Then we have shown our discipline. We have shown our cooperation. Semalam turut dilaporkan 3 kes baharu telah sembuh dan discharge dari hospital, iaitu 2 di Hospital Umum Sarawak dan 1 di Hospital Sibu. Kerajaan negeri dengan Kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM buat julung kalinya bekerjasama menerbitkan rancangan khas Dirgahayu Tuanku bersempena sambutan perayaan Hari Kepeteraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi peringkat negeri Sarawak. Rancangan khas yang dihasilkan secara maya menggunakan kaedah digital itu akan disiarkan pada Isnin depan 8 Jun di TV1 bermula pukul 10 malam. Menteri di Pejabat Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Dato' Haji Talib Zulkifli berkata, rancangan khas itu dihasilkan secara digital dengan kesemua segmen pengisian dibuat secara rakaman sejak 3 minggu lalu melibatkan lebih 100 penggiat seni. Rakaman dilakukan di rumah masing-masing yang kemudiannya disunting dan diolah menggunakan pelbagai teknologi masa kini seperti penggunaan teknologi green screen, LED dan hologram di bawah pimpinan Pengarah Unit Protokol dan Pengurusan Acara Negeri Azlan Haji Ali Badri. Terdapat 6 segmen tersendiri yang sepasti sangat menarik untuk ditonton. 1. Sebagai pembuka persembahan, penonton akan disajikan dengan Nopeng Sarawak. Kedua, kemudian sama-sama kita saksikan video khas berjudul Monarki yang akan membawa kita ke zaman silam melihat perkembangan Kesultanan Melayu hinggalah kepada sistem raja perlembagaan pada masa sekarang. Menerusi rancangan khas ini, penonton akan menyaksikan wajah kesayangan hamba, telaka lukisan indah yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, surat untuk Tuanku pula merupakan coretan penuh ikhlas anak-anak Sarawak terhadap baginda berdua. Rancangan khas ini turut menampilkan sebuah lagu baru berjudul Tuanku Teristimewa diabadikan khas buat Yang di-Pertuan Agong sebagai hadiah daripada rakyat Sarawak dengan lagu dan lirik ciptaan Kadri Awang Lihi dan dinyanyikan oleh Bob Yusof. Akhir sekali, para penonton akan disajikan dengan persembahan tarian menarik yang pertama kali dipentaskan berjudul Puteri Kanyalang.
Persembahan tarian ini melambangkan kepelbagaian masyarakat berbilang kaum di Sarawak yang hidup dalam suasana penuh harmoni. Jangan ambil mudah arahan penjagaan kesihatan dan perintah kawalan pergerakan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Ini kerana setelah seseorang disahkan positif COVID-19, dia akan melalui saat trauma bukan sahaja kepada diri sendiri, malah keluarga. Pengalaman ini dikongsi oleh bekas pesakit positif COVID-19, Haji Othman Mustafa, 66 tahun yang mula didiagnosis positif COVID-19 pada 27 Mac lalu dan menjalani tempoh rawatan dan dikuarantin selama 62 hari. Bagaikan tiada harapan untuk terus hidup apabila disahkan positif COVID-19 selepas menziarahi saudaranya yang meninggal dunia akibat wabak itu di Kuching, Haji Othman dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak HUS dan menerima rawatan sehingga 4 April di wad isolasi. Mengimbau pengalaman, Haji Othman mengalami beberapa simptom termasuk sakit sendi, hilang deria rasa dan bau, rasa sejuk namun tidak mempunyai gejala demam. Haji Othman dikejarkan ke Kompleks Belia dan Sukan untuk pemeriksaan COVID-19 selepas terjatuh dan pingsan sebelum disahkan positif COVID-19. Malam lepas maghrib doktor call pakai terus bini kami ya. Kakak dengan kami lah. Doktor madah kita positif. Yalah kami rasa lemah lagi. Aduh. Sana di badan. Masa tak terkejut. Pasal dah siada pada mana. Masa apa nama dia dah hilang semangat. Tidak hanya cerita orang untuk cerita hal negatif aja. Dia fikir desit lah. Saya dapat harapan kami hidup lah. Sepanjang tempoh rawatan, Haji Othman yang merupakan bekas jurutera sebuah syarikat penerbangan bersyukur atas sokongan moral yang tinggi daripada ahli keluarga menerusi panggilan video setiap hari. Ia sekaligus memberi semangat kepada beliau untuk tekad pulih daripada wabak tersebut. Meskipun pada ketika itu, beliau berasa tidak bersemangat selepas menjalani 8 kali ujian swab. Yang kedua, ya, kami turun. Terlalu. Kami mula-mula kami beri kami send WhatsApp kepada keluarga kami. Fikir, sorry. That's it lah. Kami sedar lagi cacat nak atau sudah harapan ya. Kami rasa dah beri wasiat lah. Ya. Dah wasiat dengan kita apa kata dia. Karena dah dua. Dua ketiga lagi. Macam mana dua? Tapi seberapa gila. Tapi yang kedua adalah kami dah okey normal, kami dah bertawakal lah. Masih menyawa aku tu patutnya. Sepanjang tempoh rawatan dan kuarantin, Haji Othman sentiasa mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan pihak kesihatan. Pada 28 Mei lepas, beliau disahkan bebas COVID-19 selepas lebih 2 bulan di kuarantin. Haji Othman yang ditemui pemberita di Kuching mengingatkan masyarakat supaya terus mengambil langkah berjaga-jaga dan terus mengamalkan kebiasaan baharu dalam kehidupan seharian bagi bersama-sama mengekang penyebaran virus COVID-19. Peniaga perusahaan kecil dan sederhana merupakan antara golongan yang hilang punca pendapatan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lepas. Ekoran itu bantuan geran khas prihatin GKP sebanyak 2.1 bilion ringgit di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin, iaitu inisiatif kerajaan dalam membantu golongan ini diharap memberi manfaat kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana, PKS dan mikro yang layak. GKP yang mula dikreditkan semalam merupakan bantuan kewangan berjumlah RM3,000 secara sekali bayar disifatkan sangat membantu dalam mengembalikan semula modal perniagaan.
Bagi Mas Manis Muhammad Yusof, operasi perniagaannya yang tergendala selama 3 bulan berikutan pelaksanaan PKP menyebabkan beliau hilang punca pendapatan. Macam kami pengurusan kira services perkhidmatan perniagaan terhenti disebabkan PKP dan selama daripada bulan 2, 3 dan 4 langsung tak dapat berbuat apa-apa. 2, 3, 4 dan 5 kini kira dah bulan 6. So rasa bersyukur sangat-sangat kerana Kerajaan Persekutuan telah pun menghulurkan bantuan seperti yang dijanjikan. Sementara itu, nasib yang sama dilalui Wan Muhammad Afiq Wan Kamal yang telah berkecimpung dalam dunia perniagaan lebih 10 tahun berkata lebih 50% kerugian dialaminya. Sebagai peniaga kecil lah, sangat-sangat membantu untuk bukan saya seorang saja. Saya rasa yang peniaga lain pun bantuan ni sangat-sangat membantulah untuk salah satunya dapat tambah balik modal kan, sebab ramai yang dah terjejas, ada yang sampai kehabisan modal, tak dapat nak start balik pun berniaga. Jadi dengan bantuan sebanyak RM3,000 ni saya rasa sangat membantulah peniaga-peniaga kecil. Boleh digunakan untuk memperkembangkan lagi. Ya, untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan untuk tambah modal lah, beli peralatan. Bagi peniaga dan penjajah kecil yang berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan di negeri ini, bantuan khas Soraku Sayang berjumlah RM1,500 juga telah dikreditkan menerusi aplikasi Sarawak Pay. Buat masa tu alhamdulillah Kerajaan Sarawak Dacam Datuk Jo dah dapat memberi bantuan sedikit sebanyak untuk kami memulakan perniagaan. Si Rupa Jual Adikom telah membantu kami dalam segi-segi memodalkan perniagaan lah. Mungkin setidaknya memang kami orang memang teruk lah berniaga. Saya baru lulus last week untuk bantuan BKSS perniaga daripada Kerajaan Negeri Sarawak dengan di bawah pimpinan Datuk Abang Johari. Permohonan kami orang, saya dah sebulan yang lalu, baru lulus minggu lepas. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri dan Abang Jo. Sejumlah RM250 bilion telah diperuntukkan kerajaan bagi memastikan kebajikan rakyat terjamin. Dilunduk seorang wanita warga Mas dan seorang cucu perempuannya melecur di beberapa anggota badan selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri memaklumkan kejadian berlaku di Kampung Sileng, Melayu melibatkan sebuah rumah berstruktur separuh kekal musnah 80%. Warga emas terbabit berusia 70 tahun melecur di bahagian muka dan lengan kiri. Kanak-kanak perempuan berumur lingkungan 3 tahun pula melecur pada bahagian muka, tangan kiri dan kanan serta kedua-dua kakinya ketika cuba menyelamatkan diri. Kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Lundu untuk menerima rawatan lanjut. Sementara 5 lagi kanak-kanak yang berada di rumah terbabit semasa kejadian berjaya diselamatkan. Operasi pemadaman kebakaran melibatkan 8 anggota bomba yang dikerahkan ke lokasi kejadian bersama sebuah jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan. Sekian berita pagi Sarawak. Amalkan norma baharu dengan kerap membasuh tangan, pastikan penjarakan sosial dan guna pelitup muka ketika berada di kawasan umum. Elak tempat sesak, sempit dan tertutup. Selain tidak bersembang pada jarak dekat, kita teguh, kita menang. Saya Bumawin, jumpa lagi.